Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1215. Antara paparan utama. Luar penjara menyusahkan, dalam penjara pun menyusahkan. Berhentilah menuduh orang lain tidak berakidah. Rasuah miskinkan negara, Sultan Nazrin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berkata bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak wajar diberi apa-apa layanan yang istimewa kerana beliau telah menyakau wang rakyat sebanyak 42 juta ringgit. Wang tersebut dikatakan berasal daripada kumpulan wang amanah pencen KWAP sebanyak 4 bilion ringgit yang dipinjam oleh SRC International Sdn Bhd untuk tujuan pembangunan negara. Najib dihukum 12 tahun penjara setelah didapati bersalah oleh 9 hakim iaitu seorang di Mahkamah Tinggi, 3 Mahkamah Rayuan dan 5 Mahkamah Persekutuan. Mengulas mengenai dakwaan UMNO bahawa kononnya pertuduhan terhadap Najib adalah pendakwaan terpilih, Khalid berkata terdapat bukti nyata menerusi money trail atau jejak wang yang berlaku satu masa dahulu yang tidak boleh direka semata-mata untuk mendakwa Najib. Ini tapi dimainkan oleh UMNO seolah-olah ini merupakan tindakan dikatakan pendakwaan terpilih ya ataupun satu tindakan yang bersifat politik dan sebagainya ya. Sedangkan tidak ada apa-apa bukti yang mengatakan ianya adalah seperti itu ya, kerana kita dah tahu bahawa semua bukti-bukti yang menyebabkan Najib didapati bersalah itu adalah bukti-bukti yang berdasarkan bukan sekadar kata-kata tetapi paper trail ya, iaitu yang mana dia punya bank account, duit masuk, duit keluar dan sebagainya yang tak boleh direka-reka. Beliau berkata demikian dalam siri 165 Najib dan Penjara di Jom Channel dalam program Bicara YB Khalid Samad bertarikh 21 September 2022. Seterusnya, Khalid berkata Pakatan Harapan memberi amaran kepada kerajaan supaya tidak menekan doktor-doktor yang bercakap benar berhubung kesihatan Najib. Ujarnya Najib tidak pernah dilihat mengalami sakit otot dan sebagainya. Beliau berkempen di sana sini dan kelihatan sihat. Amaran diberikan kepada kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan, supaya jangan memaksa doktor-doktor ini untuk mengeluarkan kenyataan yang tak tepat untuk mengiyakan layanan yang diberikan kepada Najib ya, bahawa oh ya memang dia sakit sedangkan dia tak sakit ya, seperti mana yang isu yang timbul di antara anak Najib dengan seorang doktor ya, yang mana walaupun akhirnya Twitternya dah dipadamkan tetapi semua orang sempatlah baca dan print screen dan sebagainya di mana dia memberitahu pada anak Najib mengatakan bahawa Najib tu keadaan ulcer dia semakin teruk lah apalah dan sebagainya, tapi akhirnya doktor tu kata tak ada masalah. Demikian juga dikatakan oleh doktor yang memeriksa bekas Perdana Menteri tersebut. Terdahulu Pemuda Amanah dalam satu kenyataan mahu Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin menjelaskan kebenaran dakwaan bahawa terdapat peruntukan 3.5 juta ringgit untuk Najib. Pemuda Amanah berkata demikian merujuk kepada kenyataan media Jabatan Penjara Malaysia bertarikh 21 September 2022 bertajuk Kemudahan Rawatan Kesihatan kepada Banduan. Menurut Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Fazil Ahmad, Pemuda Amanah percaya bahawa kenyataan media tersebut adalah susulan dakwaan yang tular di media-media sosial sejak beberapa hari lepas berkenaan layanan istimewa diterima oleh Najib yang sedang menjalani hukuman pemenjaraan di penjara Kajang. Muhammad Fazil berkata pihak Jabatan Penjara Malaysia tersebut juga seakan mengesahkan butir-butir peristiwa yang tular baru-baru ini. Butiran tersebut antara lain mendakwa Menteri Dalam Negeri menemui merpati yang dikatakan merujuk kepada Najib untuk menyediakan peruntukan
sebanyak RM50,000 bagi kos ubah suai bilik dan selanjutnya peruntukan sebanyak RM3.5 juta lagi bagi urusan merpati tersebut meliputi kenderaan, kesihatan dan penempatan. Justru kami mendesak agar Menteri Dalam Negeri tampil memberikan penjelasan lanjut berhubung dakwaan-dakwaan lain yang tular seperti dinyatakan. Dan apakah benar peruntukan sebanyak RM3.5 juta tersebut telah disediakan oleh pihak KDN untuk urusan Najib di penjara? Soal beliau. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Hang Tuah Jaya, Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin berkata, Najib yang sepatutnya menjalani hukuman di penjara Kajang menggunakan pelbagai helah licik. Antaranya dengan alasan sakit semata-mata mahu duduk bersenang-senang di hospital supaya dapat bertemu keluarga termasuk berjumpa sekutu beliau bagi merancang pelbagai rencana politik. Beliau turut mempertikai kelulusan segera sebanyak RM50,000 untuk menaik taraf bilik penjara Najib dan kemudiannya tambahan sebanyak RM3.5 juta daripada KDN bagi urusan kenderaan, kesihatan dan penempatan beliau. Justru beliau mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin serta Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin untuk memberi maklum balas dan penjelasan sama ada perkara yang ditularkan oleh mesej berkenaan sedang berlaku. Apakah Najib Razak, seorang banduan yang sepatutnya menjalani hukuman di penjara Kajang, masih tetap dilayan seperti seorang VIP serta segala kehendak dan kemahuan beliau sedang dituruti? Semua wang yang diperuntukkan untuk keselesaan Najib adalah dari wang rakyat, bidasnya. Syamsul Iskandar berkata rakyat mahu melihat Najib menjalani hukuman yang setimpal atas kesalahan yang telah dilakukan. Bukannya terus-menerus menggunakan wang rakyat hanya untuk memanjakannya. Beliau juga mendesak supaya Jabatan Peguam Negara menyiasat serta mendapatkan penjelasan daripada Jabatan Penjara Malaysia apakah Najib sedang benar-benar menjalani hukuman penjara seperti yang sepatutnya oleh seorang banduan yang telah didapati bersalah ataupun sekadar berlakon sakit tenat sedangkan hakikatnya beliau cuba mempermain-mainkan dan mempelekehkan penguatkuasaan undang-undang negara. Saya merayu agar rakyat tidak diperbodohkan dan wajar dimaklumkan perkara sebenar dengan segera kerana keadilan haruslah ditegakkan dan tidak mengenal siapa sahaja. Setiap pesalah harus menjalani hukuman seperti yang telah ditetapkan. Jangan nanti sampai rakyat membilang berapa hari sebenarnya Najib menjalani hukuman di penjara Kajang dan berapa hari pula bersenang lenang dengan katil empuk di bilik hospital yang diubah suai bagi memuaskan kehendak nafsu mewah beliau, tegasnya. Jabatan Penjara dilaporkan berkata Najib dihantar ke Hospital Rehabilitasi Ceras untuk rawatan dan pemantauan lanjut sejak Isnin lalu berdasarkan rujukan Hospital Kuala Lumpur. Najib akan dihantar semula ke penjara Kajang untuk menjalani hukuman penjara sebaik saja pihak Pakar Perubatan HRC atau HKL memberikan pelepasan perubatan ke atas beliau, katanya dalam kenyataan lapor beberapa media. Sesungguhnya apa yang berlaku amat mengecewakan rakyat yang mahu melihat pentadbiran keadilan yang sebenarnya, bukannya olok-olok. Rakyat tidak mahu melihat kemudahan DHRC menjadi gimnasium pribadi untuk Najib. Benarlah seperti kata Khalid, Najib di luar penjara menyusahkan, dalam penjara pun masih menyusahkan. Perbezaan parti politik adalah perbezaan wadah, bukannya perbezaan akidah. Tegas Pemuda Amanah Perak sebagai menjawab kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang tentang kemungkaran akidah. Dalam kerangka politik semasa, setiap parti politik punya hak yang sama untuk dipilih dan hak berlainan ideologi. Malah sebarang ideologi yang dimiliki oleh sesuatu parti politik adalah dibenarkan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM kerana merekalah yang menyemak perlembagaan sesebuah parti politik sebelum ia diluluskan, kata Pengarah Komunikasi Pemuda Amanah Negeri Perak Muhammad Ikmal Muhammad Iskandar dalam satu kenyataan. Beliau menyela kenyataan Presiden PAS yang menyatakan bahawa parti itu sedang berjuang menyelamatkan umat Islam daripada kemungkaran akidah yang memperlihatkan seolah-olah terdapat parti politik di Malaysia yang telah merosakkan akidah umat Islam. Pandangan ini sangat bahaya dan memperlihat bibit-bibit takfiri mula disemai oleh Presiden PAS itu. Janganlah kerana perbezaan ideologi parti politik, maka Presiden PAS tergamak untuk mengheret akidah umat Islam sekali dalam perseteruan politik ini, katanya. Muhammad Ikmal dipercayai merujuk kepada ungkapan khusus Abdul Hadi dalam rencananya yang diterbitkan di Harakah Daily pada Rabu bertajuk PAS Berakidah Bukan Berideologi. Antara ungkapannya, Abdul Hadi menyatakan malangnya terdapat kalangan mereka yang terlanjur dalam hubungannya dengan bukan Islam, bahkan bercampur aduk tanpa sempadan, sehingga kan mereka melanggar sempadan yang memisahkan antara iman dan kufur, suatu aspek yang wajib diketahui dan difahami oleh setiap penganut Islam.
PAS berusaha menyelamatkan umat Islam secara khusus daripada kemungkaran akidah yang lebih besar dan berbahaya berbanding kemungkaran jenayah akhlak, syariat dan politik, rasuah dan lain-lain. Tidak ada pemimpin beragama Islam di negara ini yang berkata ideologi dan akidah adalah sama. Namun, apabila Abdul Hadi mempertikaikan hubungan baik antara berbilang kaum dalam parti politik sebagai telanjur dan melanggar sempadan antara iman dan kufur, ia merupakan ayat mentakfiri kumpulan tertentu. Malah ayat seterusnya yang menyatakan PAS menyelamatkan umat Islam daripada kemungkaran akidah secara tersirat menuduh bahawa ahli politik beragama Islam daripada parti lain sudah tidak berakidah. Sebenarnya tulisan Abdul Hadi kali ini hanyalah untuk menegakkan benang basahnya dalam kenyataan beliau sebelum ini pada 15 September lalu yang menyatakan ramai dalam kalangan PH yang tidak beriman, berakidah dan bermoral berakhlak secara terbuka mengumpulkan kumpulan pemberi rasuah dan penerima rasuah. Kenyataan tersebut turut dikecam oleh Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan bukan hanya oleh pemimpin amanah seperti pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad dan ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin. Abdul Hadi tidak berani menyebut nama pemimpin Pakatan Harapan yang beliau maksudkan. Begitukah watak seorang yang mendakwa kononnya menyelamatkan umat Islam daripada kemungkaran akidah? Kenapa berani mentakfiri tetapi pengecut untuk menyebut nama? Takkan pejuang akidah takut didakwa di Mahkamah Dunia kerana memfitnah? Abdul Hadi memetik ayat 8 hingga 9 daripada surah Al-Muntahanah sebagai sandaran hujahnya. Terjemahan ayat 8, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian kerana agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Adilkah Abdul Hadi yang tidak berhenti-henti menuduh pemimpin Pakatan Harapan dikelilingi perasuah tanpa bukti yang nyata? Terjemahan ayat 9 pula, sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan mereka sebagai kawan kalian, orang-orang yang memerangi kalian kerana agama dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu orang lain untuk mengusir kalian. Dan sesiapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Siapakah umat Islam yang sudah diusir oleh pemimpin Pakatan Harapan ketika mereka berkuasa selama 22 bulan? Setiap kali menjelang pilihan raya umum, maka keluar kenyataan yang berunsurkan takfiri terhadap lawan oleh pemimpin PAS. Inilah sentimen yang dimainkan pemimpin PAS demi menutup kelemahan sendiri kerana ketika menjadi kerajaan, mereka gagal menangani masalah yang sedang menghimpit kehidupan rakyat. Adilkah mereka menuduh Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ahmad Awang dan timbalannya Datuk Abdul Ghani Samsudin yang berpuluh tahun berjuang dalam bidang dakwah di dalam negara dan dunia sebagai tidak berakidah? Bezanya kedua penasihat amanah ini tidak menuntut untuk dilantik sebagai duta khas ke Timur Tengah bertaraf menteri ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan selama 22 bulan. Justru demi menjaga hubungan baik antara kaum di negara ini, bersainglah berdasarkan politik realiti bukan menerusi takfiri. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah memuji penulis buku Korupsi dan Kemunafikan dalam Politik Melayu perlunya disegerakan transformasi moral etika Profesor Emeritus Tan Sri Dr. M. Kamal Hassan. Beliau menghasilkan buku tersebut sebagai sumbangan menyokong kempen memerangi rasuah yang digerakkan oleh Rasuah Busters bermula pada tahun 2021 atas inisiatif pemilik kumpulan karang kraft Sendirian Berhad Datuk Husamuddin Yaakob yang juga editor pengurusan Sinar Harian. Dalam titahnya, Sultan Nazrin menyifatkan penulis yang memilih kata kunci korupsi dan kemunafikan serta secara berani mengaitkan dua kata kunci tersebut dengan politik Melayu sebagai pendekatan baharu di luar norma, di luar kotak budaya bangsa. Penulis berkemungkinan menghadapi risiko tidak disenangi oleh sebahagian daripada masyarakat Melayu, terutama yang terasa pedasnya cili. Namun, penulis bersedia menghadapi risiko tersebut kerana bahu bangsanya disentakkan agar bangun dari lena dan leka. Semoga segera sedar bahawa bangsanya dan negaranya sedang menghadapi virus penyakit yang sangat memudaratkan, jauh lebih berbahaya daripada serangan virus COVID-19, titah Sultan Nazrin. Baginda mentarifkan rasuah sebagai perbuatan salah guna kuasa untuk memperkaya atau memberikan kelebihan kepada individu, anggota keluarga dan kelana rapat ketika seseorang itu diamanahkan dengan tanggungjawab untuk mentadbir urus sumber awam. Menurut Sultan Nazrin, rasuah dikenal pasti sebagai salah satu sebab utama yang membantutkan pertumbuhan ekonomi, menghilangkan minat pelaburan asing, meningkatkan kos pentadbiran dan urus niaga, menidakkan rakyat daripada mendapat perkhidmatan serta mendorong berlakunya ketidakstabilan politik. Rasuah mengakibatkan pembangunan tidak lestari, pencemaran alam sekitar,
pengagihan kekayaan tidak seimbang dan ketirisan khazanah negara. Banyak negara dianugerahi rahmat ilahi dengan pelbagai sumber kekayaan. Tetapi kerana rasuah, ada negara yang terbenam dalam kemelut kemunduran. Ada negara yang tertimbus dalam lumpur kemiskinan. Kekayaan negara disalahguna, hasil mahsul lesap. Akibatnya kemunduran terus melanda, kemiskinan terus merebak. Apabila tidak ada kesungguhan untuk membanteras rasuah, pelakuan rasuah akan tumbuh melebar, subur membesar, lalu diterima sebagai norma dan akhirnya meresap menjadi budaya, akhirnya memusnahkan sesebuah negara bangsa. Demikian baginda menegaskan dalam titahnya. Sultan Nazrin bertitah bahawa rasuah merupakan penyakit barah dalam masyarakat yang menjalar sedikit demi sedikit, merosakkan satu persatu organ organisasi hingga akhirnya melumpuhkan organisasi dan membawa maut jika dibiarkan merebak tanpa rawatan yang disegera. Sebagai bukti, baginda memetik penilaian oleh Transparency International di mana Malaysia jatuh daripada kedudukan ke-57 mencatat skor 52 pada tahun 2020 ke kedudukan ke-62 mencatat skor 48 pada tahun 2021. Kini Malaysia dikelompokkan dalam kumpulan 2/3 negara yang mencapai skor di bawah 50 daripada 180 buah negara. Oleh yang demikian, kita tidak boleh memandang ringan bersifat leka, memilih melakukan penafian, memikirkan segala justifikasi, bersilat dengan segala helah, mahu menidakkan kewujudan gajah rasuah di hadapan mata. Penilaian keadaan rasuah wajib dilakukan secara jujur, secara ikhlas, secara objektif, secara fakta. Dijadikan bukti bahawa kita sangat serius mahu membendung, malah berhasrat mahu memerangi dan menghapuskan rasuah. Kita wajib bersifat berani mengakui realiti sedang berlakunya amal rasuah pada skala yang membahayakan, berdasarkan berulang kali teguran yang terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara dan pelbagai penemuan jawatan kuasa kira-kiraan negara Public Account Committee, titah baginda. Sultan Nazrin mengingatkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa aduan serta rungutan yang dilaporkan kepada agensi tersebut seperti surat layang, berita yang terpapar dalam media dan isu yang diuar-uarkan dalam media sosial hendaklah dijadikan cermin dan dianggap petunjuk kepada situasi rasuah yang berlaku. Malah jalan raya berlopak, longkang tersumbat, bangunan runtuh, bumbung bocor, pencemaran alam, penerokaan haram, rumput dan taman yang tidak terurus masing-masing mempunyai bahasa tersendiri, menyampaikan mesej akan standard tadbir urus yang sedang berlaku. Sikap dan tindak balas terhadap perkara berkaitan akan menentukan sama ada amalan rasuah mahu dibendung secara bersungguh atau dilakukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Sifat responsif segera melakukan pembetulan bukan sahaja dapat membendung salah laku tadbir urus, malah akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. Baginda jelas tidak berkenan kepada pemimpin yang korup. Betapa dinding ketahanan iman ditembusi kerana tarikan untuk mendapatkan kuasa. Nafsu yang gilakan kuasa nyata boleh menewaskan kewarasan akal. Pengukuhan iman ialah benteng pertahanan yang wajib dibina untuk meningkatkan daya tahan insan yang tergelincir kerana tarikan kebendaan, tarikan kemewahan serta tarikan pangkat dan tarikan jawatan. Hari ini, lebih ramai manusia yang telah disesatkan dengan imbuhan keduniaan berbentuk kuasa dan kekayaan. Sultan Nazrin menyelar sikap manusia tanpa sedar, tanpa silu, tanpa malu, tanpa khawatir akan keberangkalian telah tergelincir melakukan perbuatan berunsur syirik kerana sanggup mengabdikan diri menjadi hamba kepada wang, kuasa, pangkat dan jawatan. Manusia mula mendewakan manusia lain dan bersedia menghambakan diri, menggadai prinsip serta menjual maruah dan harga diri kepada manusia lain kerana wang, kuasa, pangkat dan jawatan. Telah ada manusia yang sanggup bersekongkol dan bersubahat, melakukan kemungkaran serta tergamak berbohong kerana lupa bahawa punca rezeki, kuasa, pangkat dan jawatan datangnya daripada Allah. Rezeki, kuasa, pangkat dan jawatan sebenarnya ialah anugerah dan juga ujian daripada ilahi, titah baginda lagi. Seterusnya, Sultan Nazrin menyeru agar pemimpin menyedari bahawa sumber kuasa yang diperoleh melalui sogokan belum terjamin dikembari dengan kesetiaan. Sifat sebenar insan akan terserlah ketika seseorang itu mendapat jawatan dan kuasa. Betapa kata tidak lagi dikotakan, malah begitu cepat bertukar nada, berlainan irama, bersedia mengatakan yang hitam itu putih dan yang putih itu hitam. Watak sebenar insan akan terpamer apabila telah memiliki kekayaan dan harta lalu lenyap budaya kesederhanaan dan merendah diri. Di sebaliknya menjelma sifat sombong dan gelagat bongkak.
Atas sifat raja pemerintah yang tidak terbabit dalam politik, tiada nama yang dipetik oleh Sultan Nazrin. Siapa yang telah berbohong, menjual maruah dan harga diri kepada manusia lain demi wang, kuasa, pangkat dan jawatan. Namun, beranikah puak ini yang menyanggah titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin sebagaimana mereka menyerang Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun kerana menjatuhkan hukuman kepada insan yang sudah mereka menghambakan diri? Rakyat tahu siapa yang kepedasan kerana tetelan cili yang dilontar oleh Sultan Nazrin. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.